wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini dalam kuliah tafsir pimpinan Ar-Rahman yang dibuat secara minggu dan sekarang ni kita masih ataupun kita sedang berada dalam surah Yusuf. Surah Yusuf inilah surah yang ke-12, juzuk yang ke-13. Kita baru masuk juzuk yang ke-13. Sebelum ni kita masih lagi dalam juzuk yang ke-12. Daripada minggu lepas kita masuk juzuk yang ke-13 bermula dengan ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan pada kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat 65. Ayat 65 surah Yusuf ini iaitu kisah tentang kedatangan saudara-saudara Nabi Yusuf. Apabila Nabi Yusuf dilantik menjadi pembesar ataupun menteri yang menjaga khazanah negara Mesir pada waktu itu, apa yang dijangka oleh Nabi Yusuf iaitu berlakunya kemarau yang panjang, memang berlaku selepas 7 tahun, hasilnya melimpah ruah. Lepas tu masuk tahun yang ke-8 itu berlaku bencana ataupun kemarau yang panjang sehingga orang semua jadi susah. Kecuali negara Mesir saja yang boleh, katalah ni bahasa ni, survive. Boleh survive dan dapat memenuhi keperluan rakyat dia sehingga boleh membantu orang lain. Jadi dalam keadaan inilah kita tengok dalam Quran ni bagaimana bila cerita tentang pentadbiran yang ada di Mesir ni, maka orang luar akan mari, termasuklah keluarga Nabi Yaqub yang pada waktu itu berada di Palestin. Mereka ni tinggal di Palestin. Jadi bila hidupnya susah. Jadi bila dia dengar kerajaan Mesir ni stabil di segi keuangan, di segi ekonominya, maka demo ni pun pakat 10 orang adik-beradik itu dengan kebenaran ayah dia Nabi Yaqub mari ke Mesir. Mari ke Mesir untuk mencari bekalan. Yang saya sebut dulu dia menggunakan kaedah barter trade, iaitu tukar barang. Dia nak beli sebab dia tak ada pitih. Jadi dia bawa hasil yang ada tempat dia tanam tumbuh-tumbuhan hasil-hasil pertanian itu, bawa untuk tukar dengan makanan-makanan yang diperlukan yang ada di Mesir pada waktu itu. Dan mereka ni tidak kenal Nabi Yusuf ni. Walaupun Nabi Yusuf kenal, kerana bila dia mari jumpa Nabi Yusuf tanya, maka sahlah bahawa 10 orang ni adik-beradik dia yang dulu telah mengkhianati dia dan tahu dia dalam telaga. Jadi bila dia dengar ni, jadi dia tanya adik-beradik mu seorang lagi tak mari. Dia tu kata ayah dia payah nak tinggal. Lalu Nabi Yusuf meracau kaedah lagu mana nak suruh mari adik dia. Lalu Nabi Yusuf dia kata sekali lagi kalau mu nak mari, dia kata mu bawa marilah adik mu hak bosu tu hak tinggal di kampung. Dan kalau mu tak mari adik mu tu, aku tak akan bui tukaran barang ni. Dan mu akan saja nak jumpa aku pun tak boleh. Dan sebelum mereka ni balik, Nabi Yusuf arah pekerja dia ataupun pegawai dia bui balik barang tukaran yang dibawa oleh adik-beradik dia tu, masuk balik dalam bekas dia sekali dengan barang yang baru diberi. Jadi demo ni pun baliklah. Balik ni kita baca dulu, balik jumpa dengan ayah dia dan dia royak cerita semua. Bagaimana pembesar Mesir ni baik layan dia, cuma dia isyarat kena bawa adik dia. Kalau tidak, demo ni tak boleh gabung satu lah lepas pada ni. Jadi Nabi Yaqub ni terasa lah. Mula dulu lalu dia kata, mula aku buidah Yusuf tu pergi denganmu. Tiba-tiba hilang. Siapa hari ni tak tahu ke mana. Mula kata makan kau serigala. Jadi lagu mana aku nak lepas pula ni adik-adik bosumu ni, sedangkan kamu sudah mengukiri janji. Lalu bila bincang-bincang, akhirnya Nabi Yaqub kata tak apalah. Dia kata oleh kerana untuk keperluan ke keluarga dia dan nak dapat bekalan tu, maka dia rela lepas adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin tu. Hak ni kita nak baca malam ni yang ayat ke-66. Ayat 66 ni sambungnya kepada cerita yang telah lepas, iaitu selepas mereka berbicara dengan ayah dia Nabi Yaqub dan mereka buka bekalan yang dia bawa balik pada Mesir, tiba-tiba dia tengok barang dia bawa tu ada puluk. Jadi maknanya Nabi Yusuf tu beri balik. Jadi tengok dia royak kaya dia, tengok dia kata bida'atuna ruddat ilaina.
barang-barang kita ni dia hantar balik. Dia beri balik maknanya bagusnya pembesar ataupun menteri yang ada di Mesir ni. Lalu Nabi Yakub menjawab. Menjawab ni ayat 60 kita nak sambung malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 80 ni berbunyi qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuna mawthiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Bapa mereka iaitu Nabi Yakub berkata, aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia iaitu Bunyamin pergi bersama-sama kamu sehingga kamu memberikan kepadaku satu perjanjian yang teguh iaitu bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan membawanya kembali kepada aku dengan selamat kecuali jika semuanya dikepung dan dikalahkan oleh musuh. Maka tatkala mereka memberikan perjanjian teguh secara bersumpah kepadanya, berkatalah dia, iaitulah Nabi Yakub, Allah jualah menjadi saksi dan pengawasan atas apa yang kita semua katakan. Jadi oleh kerana ada pengalaman dah dia dengan anak-anak dia ni dalam kisah Yusuf, maka Nabi Yakub kata aku boleh lepas adik bosumu ni Bunyamin ni, tapi dengan syarat mu kena buat sumpah lah. Dulu pergi dengan janji gitu ya. Jadi hak ni kena bersumpah dengan nama Allah bahawa kok mana mu kena buat balik adikmu ni. Kecuali kalau salah mu ni kena bunuh kok orang, kena serai oleh musuh, tak ada arah lah dia kata. Tapi dalam keadaan biasa mu mesti berjanji dengan aku buat balik. Jadi bersumpah. Lepas sumpah tu Nabi Yakub kata kita serah kepada Tuhan lah. Wallahu ala ma naqulu wakil, biarlah Tuhan ni menjadi saksi dan penjamin kepada apa yang kita sebut ni. Kemudian dia berpesan. Ni pesan Nabi Yakub sebelum anak dia pergi, ayat 67. Dia berkata waqala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan dia berkata, iaitu Nabi Yakub berkata, dia pesan kepada anak dia, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlain-lain. Dan aku dengan nasihatku ini tidaklah dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa Allah menetapkan sesuatu sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya jualah aku berserah diri dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Bawah ni dia tulis tujuan Nabi Yakub melarang anak-anaknya masuk beramai-ramai ke bandar Mesir dari sebuah pintu yang tertentu ialah supaya mereka sebagai orang luar yang mempunyai bentuk pakaian yang sama tidak dicurigai oleh orang-orang raja sebagai satu kumpulan yang berbahaya, atau supaya mereka tidak kena mata kerana mereka masing-masing cantik parasnya dan elok bentuk tubuh badannya. Walaupun dia berikhtiar demikian, tetapi dalam pada itu dia berserah kepada Allah, kerana pada hakikatnya Allah jualah yang berkuasa memberi kebaikan dan menolak bahaya bencananya. Jadi Nabi Yakub say, anak dia ni ramai kan sebelah orang, termasuk Bunyamin. Jadi Nabi Yakub kata musafir sana, jangan masuk pintu yang pintu sama. Makna jangan masuk pintu. Sebab zaman dulu ni bandar-bandar ni duduk dalam kota. Kalau kita tengok di Mesir, di sebelah Asia Tenggara, di Eropah, bandar-bandar ni dia duduk dalam kota. Kota itulah bandar. Keliling tu benteng. So keliling jadi dalam tu istana raja, rumah pembesar apa. Luar tu tempat orang nanam cucuk tanah. Tu zaman. Lalu ni pun kalau kita pergi ke Inggeris, kita tengok macam di Scotland terutamanya ada lagi yang kita panggil castle. Lepas tu situ dia memang ada benteng so keliling. Kalau kita pergi ke China, di Xi'an tu sebagai contohnya, benteng tu ada sampai hari ni lagi. Sebutir bandar tu duduk dalam kota supaya seni dari segi pertahanan dan sebagainya. Jadi masa tu pun lagu tu. Cuma kota ni dia ada banyak pintu lah. Kalau macam di China dia sebut pintu utara, pintu selatan, pintu barat, pintu timur. Istilah dia pakai pintu. Jadi di Mesir ni pun ada pintu-pintu yang banyak. Jadi Nabi Yakub ni sebagai strategi, ada perlunya strategi. Orang Islam ni dia tidak jadah sebenarnya. Kalau kita tengok acara agama ni, Islam ni memang mengajar kita ni bertindak dengan penuh strategi. Kena ada perancangan. Tengok Nabi nak hijrah, dia tidak pergi dengan bodoh gitu. Dia rancang 2-3 tahun. Sebelum Nabi hijrah ni, kalau kita baca dalam sirah, Nabi sudah merancang beberapa tahun. Antaranya dengan menghantar Mus'ab bin Umair pergi menjalankan kerja-kerja dakwah, membina tapak.
Lepas tu dia pesan kepada Abu Bakar, mu jangan pergi mana. Ya, orang lain nak pindah ke Habsyah ke apa, biarlah, tapi mu seorang ni mu tunggu. Mu jangan pergi mana. Sebab Tuhan akan beri sahabat yang baik kepada kamu. Dia tahu ayat kepada Abu Bakar masa tu. Pasal takut pecah. Takut pecah. Nak ayat strategi. Jadi dalam ayat 7 ni, Nabi Yaakob mengajar anak dia strategi. Kaedah lagu mana supaya orang tak perasan. Sebab mari stopok sebelah orang ni, rupa pula rupa janguk. Lepas tu pakai ia pelik pada orang. Muka mari kapung. Mari daripada plastik. Ni bersih, ni bandar. Jadi orang pakai ia kapung dengan pakai gambar bandar. Ni nampak beza. Cara jalan apa. Jadi Nabi Yusuf tak si menimbulkan perasaan curiga orang. Dia tak si menjadi fitnah kepada orang ramai. Maka dia kata mu pecah. Hak ni masuk pintu ni, hak ni masuk ini. Ayat strategi. Strategi tu penting. Ya, kita dalam hidup ni pun kalau kita berjual Islam ni pun, orang Islam ni kena ada strategi. Dakwah ni dia tak boleh pergi dengan bodoh. Dia tak boleh pergi dengan ikut sedap dok, tapi dakwah ni mesti ada strategi. Sebab Nabi tu sepanjang dia duduk di Mekah 13 tahun, gerak-gerak Nabi ni penuh dengan strategi. Kalau kita baca betul-betul sirah, cuma bukan masa dia lah kalau kita nak urah tu malam ni. Tapi nak ayat sini. Jadi bila kata udkhulu min abwabin mutafarriqah. Kata ulama itu perancangan. Dan strategi untuk mengelirukan orang. Untuk mengelirukan orang. Lepas tu lawan mana pun Nabi Yaakob ayat ni usaha kita sebagai manusia kita ada perancangan. Tapi wama uni ankum minallahi min syai'. Tapi kerja Tuhan kita tak boleh nak atasi. Kita manusia ni hanya merancang, mentadbir, yang menentukan Tuhan. Kita ni buat perencanaan, buat gitu, racik gini gitu. Tapi sudahnya benar kalah berjaya tak berjaya kerja Tuhan. Jadi dia nak kait ayat kita ni sebab kadang-kadang kita manusia ni kita bangga dengan strategi. Kita bangga dengan perancangan, tapi kita tak ingat yang menentukan kejayaan itu Tuhan. Itu satu masalah juga. Jadi kita orang Islam ni kena imbang antara perencanaan, takhtid, strategi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Strategi yang hebat, pitih yang banyak pun tak boleh memberi kemenangan kalau Tuhan tidak izin. Jadi jenis itu kena balance, kena balance. Jadi kita orang beriman ni kena ingat. Jadi ayat ni walaupun seayat saja, tapi dia penuh dengan pengajaran itu. Kena ada strategi, tak boleh jada dalam gerak kerja perjuangan Islam, tapi dalam masa yang sama mesti bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tengok hebatnya agama ni. Sebab tu dia sebut akhirnya apa ni? Alaihi tawakkaltu. Kepada Tuhan lah aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilu. Dan orang yang bertawakal, makna kita beriman pun kena bergantung pada Tuhan lah. Bertawakal. Tawakal ni kalau kita baca dalam buku, dia ada dua. Tawa ka'leh tawakal. Selagi tawa alik ka'leh tawakul. Dia dua. Tawakal ni kita ikhtiar, lepas tu kita serah Tuhan. Tawakul ni pakai serah Tuhan dengan tak ada ikhtiar. Itu tak sih dalam Islam. Nak suruh kenyai tapi tak makan. Nak suruh ada pitih, kerja malah. Itu dia panggil tawakul. Dia tawakal ni ittikhazul asbab. Dalam huraian ulama sebut, kita bertawakal, kita berusaha. Kita berikhtiar, kita meraca, kemudian kita serah pada Tuhan. Itu dia panggil ittikhazul asbab. Kita sakit, kita nak sosial makan ubat. Kita patah, itu dia panggil tawakal lah tu. Kalau sakit tak berubat, tak patah, dia tak panggil tawakal. Itu membabi buta. Macam kita ambil vaksin ni pun sebab lah ni gagal kan vaksin ada kata boleh tak boleh. Vaksin ni ialah ikhtiar. Ittikhazul asbab. Kita ambil sebab. Nak melindungi kita daripada virus COVID ni, kita cocok. Cocok pula 2 kali. Cocok tu dia panggil ikhtiar kita sebagai manusia. Hak nak mati juga, nak sakit juga, tu bukan kerja kita lah, tu kerja Tuhan. Sebab tu tak boleh kata, pas cocok pun mati juga. Kalau tak cocok, kau mudah mati. Kalau kita nak bah. Kalau hak cocok pun mati, hak tak cocok, kau mudahlah mati. Tu kalau nak segi bah lah, kalau kita nak balah. Tapi nak ayat dalam agama, ittikhazul asbab penting. Sebab tu kita tengok dalam satu peristiwa, orang Yahudi Badui. Mari jumpa Nabi di masjid. Dia naik unta, dia berhenti luar masjid, dia tinggal kita unta. Dia masuk jumpa Nabi, Nabi kata, "Mai apa?" Mari dengan unta. Pas duk mana unta tu, dia kata, "Ada duk luar, mu tambak kau?" Dia kata, "Dak, hamba tawakal ala Allah." Lalu Nabi kata, "Tambak dulu unta mung tu, lepas tu mung tawakal lah." Makna mung tambak dulu unta, lepas tu bertawakal. Jangan tinggal dengan tak tambak, kita tawakal. Tu beza nak kita jelas ni. Kita orang beriman ni kena faham
konsep-konsep seperti ini supaya kita tidak jadi keliru. Kita tidak jadi keliru. Baik, seterusnya, jadi bila Nabi Yusuf ataupun ajar anak dia ni supaya masuk min abwabi mutafarriqah. Jadi 94 itu disebut. Dia tu pergi siapa ke Mesir. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Ma kana yuni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tatkala mereka masuk menurut arah yang bapa mereka perintahkan, iaitu masuk dengan daripada pintu yang berlainan, tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Jadi bawah ni dia ayat, kerana mereka setelah masuk ke Mesir telah dituduh mencuri. Ni berita yang berlaku selepas pada ni. Jadi walaupun dia ikut strategi dah, tapi takdir Tuhan ni nak lari tak boleh. Tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hati Nabi Yaqub, iaitu perasaan belah kasihan kepada anak-anaknya. Mana seorang abiah ni kan, dia bimbang dengan keadaan anak dia, apa nak berlaku tempat orang. Jadi dia besar lah. Sebab kita bila anak nak boleh kerja ke lupa ke masuk mengaji di universiti ke, kita royak lah. Kita royak molek ke dia ke apa semua. Tu tanda cakna kita dan kasihan belah. Kasihan belah yang apa ni? Kasihan belah kita kepada anak-anak kita. Itu disebut. Dan sesungguhnya dia orang yang berilmu, kerana kami telah mengajarkan kepada dia dengan perantaraan wahyi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan rahsia takdir Tuhan. Tak boleh tak nak tahu. Racangnya kita betul, hasrat kita betul, tapi hak Tuhan tentu kita tak tahu. Kita ikhtiar nak jadi molek, tapi Tuhan takdir lagu lain. Itu tak ada arah lah kan. Kemudian seterusnya ayat 69, walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabtais bima kanu ya'malun. Dan tatkala mereka masuk mendapatkan Yusuf, dia menempatkan saudara kandungnya, iaitu Bunyamin, bersama-samanya sambil berkata kepadanya, akulah saudaramu Yusuf. Oleh itu janganlah engkau berduka cita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan. Menurut riwayat di sini dia sebut, menurut riwayatnya mereka dijamu sebagai tetamu yang kehormat dan diberikan tempat-tempat tinggal. Manakala adiknya Bunyamin dibawa tinggal di tempatnya sendiri. Pada ketika itulah Yusuf memeluk adiknya sambil mengenalkan dirinya dengan berkata, akulah saudaramu Yusuf, dan disuruhnya menyembunyikan hal itu. Jadi bila demo ni sapa Nabi Yusuf, suruh pegawai-pegawai dia ni layar sebagai tetamu. Bui tempat duduk molek untuk 10 orang. Cuma hak seorang lagi Bunyamin ni, Nabi Yusuf ambil sebagai tetamu dia. Duduk rumah dia. Tidak duduk ramai-ramai dengan adik-beradik. Itu beza. Jadi bila duduk rumah dia ni, adik-beradik dia tak ada. Masa itulah Nabi Yusuf ni bila duduk buah-buah tu, memperkenalkan diri dia. Royak dia ni lah. Yusuf, hak kena tahu ilah 20-30 tahun dulu. Dan ni, Bunyamin ni adik-beradik dia. Ni baru pecah cerita. Dan Nabi Yusuf royak, jangan ceritalah kepada 10 orang lagi ni bahawa aku ni Yusuf. Sebab kalau tidak, jadi masalah pula. Ni cerita hak royak ni. Kemudian, duduk situ beberapa ketika, siapa masa nak balik dah lah. Lepas duduk ketika ni, bui barang ke apa semua, siapa masa lemon ni nak balik. Jadi 70 ni, ayat 70, Tuhan cerita pada kita, falamma jahazahum bijahazihim ja'alas siqayata fi rahli akhihi thumma azzana muazzinun ayyatuhal 'airu innakum lasarikun. Maka tatkala dia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka, lalu dia meletakkan bijana minuman raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Kemudian menyerulah seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Jadi bila dekat demo ni nak balik, hari nak balik, Nabi Yusuf suruh isi barang-barang yang diperlukan dalam bekas masing-masing. Dia sebab dia sebelah orang, ada sebelah bekas semua ni. Lalu Nabi Yusuf royak kepada pegawai dia, mengambil bekas raja ni, bekas hak dia buat sukat teh. Ada satu riwayat sebab dia buat nimbe tu. Bekas ni kata silapnya daripada emas. Untuk buat nimbe. Dan penuh dijadikan bekas minum raja. Untuk akak air buh dalam itu kepada raja. Jadi hak ni dia buat nimbe. Buat action berkali kita gak gandung kau apa tu. Lalu Nabi Yusuf royak ke pegawai dia, mengambil ni senyap-senyap, mugi bubuh dalam bekas Bunyamin tu. Adik bosu dia. Suruh buh dalam hak ni, orang sikit-sikit ni, bubuh hak ni sekali. Jadi bila demo ni
masuk apa ni naik kenderaan nak balik tu tiba-tiba orang hambak kat belakang. Pegawai Nabi Yusuf ni hunggar mari kat belakang. Bertepik lah kalau kita tepik lah. Ada barang hilang, orang curi ada barang hilang. Geger cerita tu jadi geger. Hak ni dia sebut ni. Dia sebut ni cerita ni bawah ni dia tulis Nabi Yusuf AS setelah itu merancangkan supaya saudara kandungnya Bunyamin tinggal di sisinya di Mesir. Lalu disuruhnya orang-orangnya meletakkan sebuah bejana yang berharga ke dalam tempat simpanan barang-barang di kenderaan saudaranya Bunyamin. Jadi hak lain dia tak bubuh. Jadi barang hilang ni jadi sekak. Sebelah orang ni kena sekat. Nak check lah. Nak check. Ada ke tak ada barang. Lalu sini dia sebut ayat 71. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafkidun. Mereka bertanya. Iaitulah adik-beradik Nabi Yusuf ni. Bila dah geger tu. Pusing balik. Kodemon ni tanya ke orang yang geger tu. Mengadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu. Apa benda kamu yang kehilangan? Ada ilegal. Apa dia kata ya kaluk ni? Orang curi ni. Qalu, demo ni jawab. Qalu nafkidu su'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Orang-orang menteri menjawab, iaitu pegawai-pegawai Nabi Yusuf ni jawab, kami kehilangan cupuk raja. Cupuk raja ialah bejana minuman yang tersebut pada ayat yang lalu. Dia juga dijadikan cupuk penyukat. Dulu disebutkan cerita tu raja ni makan dalam bekas, dalam bejana ataupun setengah dalam, kalau kita baca dalam buku dia panggil piala. Dia buat macam piala tu. Piala bola atau apa tu. Dia bubuh air minum air raja. Dan raja ni minum dalam tu. Dia tak minum dalam gelas separuh ramai-ramai. Dia minum dalam bejana. Dalam bejana khusus. Dan kadang-kadang dalam, kalau kita baca dalam buku tu. Bejana ni dia buat daripada emas. Ada yang buat daripada perak. Ada buat daripada emas. Biasa emas ni raja minum. Raja minum. Jadi orang ni jawab. Orang-orang menteri menjawab kami kehilangan cupuk raja. Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi makanan sebanyak muatan seekor unta. Dan akulah yang menjamin pemberian itu. Jadi dia kata kita hilang cupuk raja. Orang buat nyukak ni. Jadi kalau siapa-siapa jumpa tu, kalau dia boleh royak kita akan tukar dengan makan ni. Sama dengan muatan seekor unta. Siapa gitu. Kemudian puak-puak ni pun jawablah. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Mereka berkata demi Allah, sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami ke bumi Mesir ini bukanlah untuk membuat kerosakan dan kami pula bukanlah pencuri. Jadi mari duk cari dengan kita ni, kita pun mari bukan nak curi, dia kata. Kita mari ni nak cari makan ni, nak balik kepada keluarga. Jadi kita ni tak ada sikit abuk pun rancangnya untuk curi barang. Qalu, puak tu jawab, fama jaza'uhu in kuntum kazibin. Orang-orang menteri itu bertanya, maka apakah balasan pencuri itu jika kamu berdusta? Demo ni dia tahu dah benda ni lebih kurang cerita. Jadi dia tanya, lagu mana kalau kita cari jumpa barang ni duk dengan salah orang pada puakmu tu? Setara mana? Setara mana? Qalu qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jaza'u kadzalika najziz zalimin. Mereka menjawab balasannya, sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dialah sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. 413 bawah itu disebut, yakni orang yang mencuri itu balasan yang ditahan sebagai orang tawanan oleh tuan punya harta benda yang dicuri itu. Maknanya carilah kita sebelah orang ni, kalau ada tu kan, igat hak tu lah. Bahasa kampung kita. Mana cek dah kita sebelah orang ni, barang tu ada dengan siapa. Jadi kalau ada, igatlah hak mana hak ada barang tersebut. Kemudian fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi. Ini ayat 70 ni. Sambung lagi, fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma astakhrajaha min wi'a'i akhi. Kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Maka Yusuf pula mulailah memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya Bunyamin. Mana dia cek orang lain dulu. Nabi Yusuf ni periksa barang orang lain dulu. Bunyamin hak akhir sekali. Bila sampai tempat Bunyamin ni, kemudian dia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya itu. Demikianlah kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf.
Iaitu menyampaikan hajatnya nak tehir saudara dia. Dia nak pergi gitu, takut timbul cerita. Apa pula pergi tak ada pasal-pasal. Jadi dia rancang. Bubuh barang tu, jadi bila puasa-puasa duduk dalam bekas hak dia dibawa oleh Bunyamin. Tidaklah dia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja, kecuali jika dikehendaki oleh Allah dengan ilmu pengetahuannya. Kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahuinya. Yakni Nabi Allah Yusuf ni, jika tidak kerana pertolongan Allah yang memberi petunjuk kepadanya menggunakan cara-cara tersebut dan memberi ilham kepada saudara-saudara Yusuf memberi keputusan supaya orang yang bersalah itu ditahan sebagai orang tawanan menurut hukum syarak agama mereka, tentulah dia tidak akan berjaya menahan saudaranya itu kerana tidak ada undang-undang raja yang membenarkan perbuatan yang demikian. Jadi dia royak ni, perancangan Yusuf ni dengan takdir Tuhan berlaku. Pertama ialah Nabi Yusuf rancang itu berlaku, dan kemudian kebetulan adik-beradik dia 10 orang pun kata kalau siapa ada barang tu, ingatlah kawan tu. Jadi sedia molek dengan perancangan. Ni semua ni dengan kehendak Tuhan. Kita manusia ni merancang, Allah SWT yang menentukan kejayaan tersebut. Kalau tidak akan berlaku. Sebab nak pergi lagu mana Bunyamin. Dia nak igak dengan tak ada pasal, tak boleh. Nak sekat tak suruh balik, tak boleh. Jadi caranya guna strategi lah, diguna hello. Kalau bahasa kita panggil ni, menggunakan hello. Menggunakan hello dengan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Dan Tuhan sebut akhir ayat ni, wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Kita kena ingat di atas pada setiap orang yang bijak ni ataupun orang yang berilmu, ada lagi orang yang lebih hebat daripada dia. Ini peringatan kepada kita semua. Tuhan nak royak, sehebat-hebat manusia, bijak-bijak manusia, pandai-pandai manusia, ada lagi orang yang lebih pada dia. Jangan rasa kita ni lebih dah. Kita ada PhD sebagai contoh. Ada 2 PhD, 3 PhD. Kita ni apa ni mengaji macam-macam. Kita jangan rasa kita ni lebih alim pada orang lain. Sebab akan ada orang yang lebih pada kita. Paling kurang apa? Guru kita lah. Guru kita ni sama-sama pun lebih dia pada kita. Walaupun boleh jadi guru kita ni tak masuk universiti. Dia ni tak ada PhD. Kita ni PhD. Tapi sebenarnya ilmu tu lebih guru. Lebih guru pada kita. Kerana dia lah kita boleh sapa peringkat tu. Kerana kehebatan dia. Kehebatan dia tu, sebab tu bila kita tengok seseorang manusia yang hebat, kita kena tengok siapa tok guru dia. Sebab tok guru itulah yang menjadi pembimbing. Supaya pasukan bola, kita tengok bola ni hebat benar. Tengok coach. Siapa dia? Coach. Kehebatan satu pasukan bola ni bukan kerana pemain semata-mata. Pemain ni boleh jadi ada skill, ada kebolehan dia. Tapi yang menjadikan dia ni satu pasukan yang hebat ialah coach. Coach tu yang menentukan dengan training dia, dengan plan dia, dengan strategi dia. Dia ambil nak berlawan ni, kena ambil ni orang-orang ni duduk position mana, orang ni duduk position mana, patu-atu strategi. 4-4-3, apa ni 4-4-3 kau 4-3-4 kau. Sebagai contoh 4-4-2 kalau bola ni biasa main. Jadi ada strategi tu semua coach, bukan pemain. Pemain ni melaksanakan perancangan coach. Jadi hebat-hebat pemain, hebat lagi coach. Hak ni penting kita ingat. Barulah bila kita ingat hak ni, kita tidak akan bangga dengan ilmu yang ada pada kita, dan kita tidak akan rasa kita lebih pada orang. Kalau tidak jadi masalah. Jadi masalah. Sebab tu dalam kisah Nabi Musa, Nabi Musa ni dia rasa, kalau kita tengok dalam tafsir kan, kalau surah Al-Kahfi tu, kisah Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa ni dia rasa tak ada orang yang lebih banyak ilmu daripada dia. Kerana dia ni boleh kecek terus dengan Tuhan. Nabi Musa ni dia direct, berbicara secara langsung dengan Tuhan. Adapun nabi-nabi lain melalui perantara Jibril. Tapi Nabi Musa ni setiap masa Tuhan berhubung terus dengan dia, dia pun boleh berhubung terus. Adalah ketika-ketika Jibril turun. Tapi kebanyakannya dia kecek terus dengan Tuhan. Sebab tu Musa ni disebut kalimullah. Nabi ataupun manusia yang kalimullah, yang berbicara dengan Tuhan. Tuhan sebut dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Tuhan ni berkecek terus dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pernah, kalau kita baca dalam kisah tu, dalam tafsir tu, dia rasa tak ada orang yang lebih tahu. Dia tanya Tuhan, ada ke tak lagi Tuhan orang yang lebih ilmu pada aku? Tapi Tuhan jawab, kejut Nabi Musa. Tuhan kata ada. Ada lagi orang yang ilmunya lebih padamu. Lalu Nabi Musa tanya, tak apa dia orang ni? Lalu Tuhan kata, pergi cari. Di Majma'al Bahraini, pertemuan antara dua laut. Tempat tu dia, kalau kita kat di teluk lah, bahasa mudah teluk ni. Tempat pertemuan antara dua muara. Antara dua muara, Majma'al Bahraini. Jadi Nabi Musa pergi cari. Cari itulah jumpa peristiwa dia dengan Khidir kan.
Dia jalan dengan Khidir tu naik kapal. Nabi Khidir bersyarat kalau mu nak turun aku, mu jangan tanya. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu zikra. Mu jangan tanya gapo sehingga aku royak. Bapa mu jangan tanya. Tu syarat nombor 1. Kalau tidak mu tak boleh turun. Lalu Nabi Musa kata tak apalah, amo sanggup. Tapi berlaku peristiwa tu bila naik kapal kan. Nabi Khidir tebuk kapal tersebut. Nabi Musa kejut. Dia tanya, akharaqtaha litu riqa ahlaha. Mu tebuk apa ni kapal mu nak tergelar ke? Kalau Nabi Khidir kata aku bersedah, mu jangan tanya. Minta maaf lah dia kata. Minta maaf. Pergi lagi. Bertemu dengan gulaman. Falaqiya gulaman faqatalahu. Dua-dua ni temu dengan seorang budak. Gulaman ni budak lagi. Duduk tengah main. Duduk tengah main ni, dia pergi pegang budak tu hatuk dinding. Mati budak tu. Dalam riwayat tu dia pegang budak ni tengah main. Budak. Umur berkali berapa, 5 tahun ke gitulah. Gulaman mungkin ada setengah kata umur belah. Jadi dia pegang budak ni hatuk dinding. Mati budak tu. Terkejut Nabi Musa. Tadi tebuk kapal. Ni handah dinding mati ni. Aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin. Laqad ji'ta syai'an nukra. Nabi Musa marah. Dia kata mu ni bunuh budak tak ada dosa, tak ada salah ke apa semua ni, bunuh dengan gitu saja. Nabi Khidir kata aku ayat dah kan mu ni tak boleh sabar. Lalu dia kata tak apalah sekali lagi ya. Sekali lagi kalau aku soal je kok putus persahabatan kita. Jalan lagi. Masuk dalam kampung kan. Jumpa dengan orang kampung istata'ama ahlaha fa abau an yudayifuhuma. Fawajada fawajadi daron yuridu ayat qada fa aqamah. Jadi dia minta nak jadi tetamu kan, biar orang zaman dulu lagu tunggu tak ada hotel, tak ada gapo. Jadi dia pergi tanya rumah orang, boleh ke hamba tu pes malam ni, hamba ni orang musafir. Jadi semua orang kampung tu tak sih belaka terima dia. Fa abau ayas yastadifuhuma. Semua kampung tak sih terima jadi tetamu. Tak sih belaka, tak tahu gapo. Lalu jalan dua tu tiba-tiba tengok dinding satu bangunan nak terbalik. Sengit dah dinding. Khidir ni pergi beki. Pergi tukar, tak siwi terbalik. Boh sendar kalau kita, agak sendar, boh kayu, gapo betul molek, tak siwi terbalik. Lalu Nabi Musa soal. Kalau lagu ni dia kata kita minta upah lah, muka kita lapar dah ni. Jalan lagi mari nak tidur, tak ada tempat, tiba-tiba mu pergi beki. Jadi, kalau kita minta apa ni upah molek lagi. Lalu Khidir kata, cukup 3 dah padai dah kita ni setakat ni. Barulah Nabi Khidir tu royak, apa aku buat gini, apa aku ni. Semua ni dia kata amil tuhu min amri. Aku buat ni bukan kerana aku buat, tapi semua ni kehendak Tuhan. Tuhan beri ilham kat aku suruh buat gini, suruh tebuk kapal, suruh dia cerita. Ammas safinatu fakana limasakina fatwa amal gulan fakana abawahu muslimah ini patuh ni pula budak ni pula kana abuhuma salihah. Jadi dia cerita sesuatu. Nak ayat dalam peristiwa ni kata ulama, kalau kita baca kisah Khidir dengan Musa, nak tunjuk akan ada orang yang lebih ilmu pada kita. Tu setara Nabi tu. Boleh kecek direct dengan Tuhan, tapi Tuhan ada ilmu yang ada dengan Khidir, tak ada dengan Nabi Musa. Sebab tu sebelum dia jalan dua ni, Khidir kata, ilmu yang aku ada ni mu tak ada. Ilmu yang ada dengan mu tak ada dengan aku. Jadi masing-masing ada kelebihan. Tapi nak ayat, kita ni tidak tahu belaka. Sebab tu kita mengaji banyak mana PhD tu PhD ni pun tak sedut seragah lah. Kadang-kadang orang tak ada PhD tu pandai pada kita lagi. Cuma dia tak geger ya. Kita pasal ni geger, aku ni ada PhD dalam bidang tu, PhD bila ni. Pada ilmunya tak banyak mana. Tak banyak mana. Jadi satu kita pakat beringat lah. Pertama mesti. Jadi ni pesan ni. Tuhan royak ni penting. Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang tahu ni ada lagi orang lebih tahu. Bila kita duduk situ, kita akan sedar diri dan kita tidak akan sombong dengan ilmu yang ada pada kita. Kemudian, sambung saya. Sambung lagi punya kita. Jadi bila temu barang tu dalam bekah. Bunyamin tu geger lah. Curi dah geger. Orang kata curi dah. Jadi bila geger ni, qalu in yasrik faqad saraka akhul lahu min qablu fa asarraha yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata kalau dia curi maka tak peliklah kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu.
Bila dia tubik atau dia nak pelepah diri dia ni, 10 orang ni, nak oyak dia ni tak ada sakut paut. Dia kata kalau dia curi tak pelik lah. Adik-beradik dia mula pun curi juga. Pasal dia mok lain-lain ke? Mok lain-lain. Jadi macam dia nak pisah ni bukan puak kita ni. Padahal kalau curi pun. Tu nak oyak tu. Kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. Mereka masukkan Yusuf di sini. Mendengar kata-kata yang menyinggung itu, maka Yusuf pun menyembunyikan perasaannya dan tidak menyatakannya kepada mereka sambil berkata dalam hati, kamulah yang lebih buruk keadaannya. Dan Allah amat mengetahui akan apa yang kamu katakan itu. Dan Nabi Yusuf dengar tu, naik angin jugalah sekali turun. Muka kata ke dia. Lalu dia, tapi dia tak tubik, takut pecah rahsia. Cuma dia sebut dalam hati dia. Dia kata, hak jahat sebenarnya. Setengah orang lain ni lah. Kecek, molek. Tak raja kata kau orang nyumpah tapi perangai jahat. Perangai jahat. Lalu ni kita duk kalut orang kecek kasar. Orang kecek uduh. Tapi perangai uduh kita tak apa. Perangai uduh ni berat laginya pada kecek uduh. Tu nak oyak. Tapi kita ni duk nampak, uduh perangai apa? Kecek uduh. Mulut uduh. Mulut beruh. Bahasa kita. Tapi hak perangai jahat tu. Fitnah situ, fitnah sini. Adu domba situ, adu domba sini. Hal ni berat lagi pada kecek uduh. Tu kita kena fikirlah. Jangan nampak, kecek uduh. Hal tu yang jahat. Faham perangai jahat? Duk nipu. Buat fitnah kat orang. Rekor ni. Hal tu lebih jahat daripada lain lagi. Ni kena faham. Jadi konsep jahat ni kena faham. Kena faham biar luah. Ada orang dia tak kata kat orang. Senyap molek. Mulut tak kecek apa. Kecek ayat Quran lalu hadir. Tapi perangai kat belakang. Dalam WhatsApp group, dalam Facebook, buat fitnah, rekod cerita, edit gambar orang, apa semua. Lagu mana hak ni? Tak jahat ke lagu tu? Jadi kita kena clear molek bagi lagu ni. Jangan duduk apa ni, duduk speak sangat pemikiran kita. Jadi Nabi Yusuf sebut dalam hati, mung hak jahat lagi, mung kata orang curi. Yang mung tahu adik mung diri dalam laga. Pas balik tipu ayah pula di rumah. Lagu mana? Tu seolah gitu. Jadi Nabi Yusuf sebut dalam hati dia, walam yubdihala, dia tak tubik luar lah. Qala antum syarrum makana, mung tu lebih teruk keadaannya, lebih buruk. Dan Allah lebih tahu keadaan sebenarnya apa yang kamu buat. Sebab Nabi Yusuf sendiri merasai pengalaman tersebut. Kemudian seterusnya, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira. Fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka pun merayu dengan berkata, wahai Datuk Menteri. Ya ayyuhal aziz tu sini dia terjemah Datuk Menteri. Kalau kita kat Tuan Menteri lah. Wahai Menteri, sesungguhnya dia Bunyamin ini mempunyai bapa yang sudah tua, lagi berpangkat. Oleh itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang sentiasa berbudi. Jadi bila nak kena lagu ni, ada di kalangan 10 orang tu rasa ni tak silapnya habis dia besar tu. Sebab dia lah sungguhnya nak bawa Bunyamin dan dia bersumpah. Mengetuai sumpah di hadapan ayah dia. Jadi dia terasa, aku ni mula buat khianat ke Yusuf dah. Lepas ni bila berlaku ni pula pada Bunyamin, aku nak berdepan dengan ayah. Lalu dia minta dengan Yusuf ni, ya ayyuhal aziz, wahai menteri, dia ni ayah dia tua dah duduk di rumah. Ni anak kesayangan dia. Kalau tuan ambil hak ni kat dia kata lagu mana nak berlaku pada dia. Ambillah salah seorang kita 10 orang ni siapa dia hak tuan rasa munasabah untuk ganti tempat dia. Qala ma'azallah, ni Nabi Yusuf jawab ayat 79. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Yusuf berkata, kami berlindung kepada Allah dari mengambil sesiapa pun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya menjadilah kami orang-orang yang zalim. Lalu Nabi Yusuf kata, lagu mana? Tak okey kita nak igat orang lain. Orang lain buat salah, kita nak igat orang lain. Jadi tak betul lah. Perbuatan kita tu perbuatan zalim. Kerana nak lepas orang salah, kita pergi kena kat orang lain. Jadi tak kena. Nabi Yusuf kata, hak ni tak betul. Kalau aku buat lagu tu kan, inna idzal lazalimun, aku ni akan termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim, yang melampaui batas. Falamastay asu minhu khalasu najiyya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallah wa min qablu ma farrabtum fi Yusuf. Falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin.
Maka apabila mereka berputus asa dari mendapat pertolongannya, mereka pun mengasingkan diri lalu bermesyuarat tentang hal itu. Berkatalah ketua mereka, iaitu saudaranya yang sulung, tidakkah kamu mengetahui bahawa bapa kita telah mengambil janji daripada kamu yang dikuatkan dengan nama Allah. Dan dahulu pun kamu telah mencuaikan janji dan sumpah kamu dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf. Oleh itu aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri Mesir ini sehingga bapakku izinkan kepadaku atau sehingga Allah menghukum bagiku untuk meninggalkan negeri ini dan dialah hakim yang seadil-adilnya. Jadi beceh pokok dia ni 10 orang ni. Jadi habis sulung dia ni pun sebut. Kita ni sumpah dah dengan ayah menggunakan nama Allah nak jaga Bunyamin. Tiba-tiba jadi lagu ni. Mula kita buat tak somai dah kepada Yusuf. Tahu dalam J apa ni dalam telaga. Lepas tu jual kat orang. Jadi nak balik jumpa ayah lagu mana. Lalu dia kata aku tak sanggup. Habis sulung ni kata aku ni tak sanggup nak balik jumpa ayah. Nak berdepan dengan ayah dengan perkara yang berlaku ni. Lalu dia kata irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarak wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kembalilah kamu kepada bapa kamu dan katakanlah wahai bapa kami, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri dan kami tidak menjadi saksi terhadapnya melainkan dengan apa yang kami ketahui dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang gaib. Iaitu semasa kami berjanji dan bersumpah dahulu untuk menjaga keselamatan Bunyamin dan membawanya balik, kami tidak menyangka bahawa dia akan mencuri. Kerana perkara demikian adalah perkara yang gaib dan kami sudah tentu tidak dapat mengetahui atau menyekatnya daripada berlaku. Jadi dia kata mu pakat baliklah. Hak 9 orang tu dia kata tinggal aku tak tergamak nak balik. Jadi biarlah aku duduk sini, aku tanggung. Biar Tuhan tentu gapo nak jadi kesudahan hidup aku ni. Siapa perekat tu dia rasa salah dah lah. Mula-mula pun dia juga pakat tahu Nabi Yusuf ni berlaku pula kepada Bunyamin. Jadi dia pun mikir. Sampai 2 kali dah benda berlaku, jadi biarlah aku duduk sini, aku bawa diri biar Tuhan takdir gapo-gapo tu. Jadi baliklah royak ke ayah cerita sebenar. Berdasarkan apa kita tengok dan apa yang kita dapati. Kemudian baliklah apa ni. Balik sini baliklah cerita. Baliklah cerita ni dia rekah dah sini. Jadi baliklah 9 orang ni balik dengan barang apa semua tu, jumpa dengan ayah dia, cerita hak ni berlaku. Jumpa cerita hak ni. Royak ni berlaku bagaimana Bunyamin ni kena igak kerana barang hilang ada dalam bekas dia apa semua, dan nak kuat lagi cerita dia kepada ayah dia sebut was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan dia royak ke ayah dia, kalau ayah tak percaya cerita kita ni, kalau kita royak kisah Bunyamin ni, ayah tanyalah orang. Ayah tanya orang penduduk Mesir tu. Tanya khabar orang pergi Mesir, orang nego Mesir tu, yang apa ni, apa yang telah berlaku. Dia sudah dah bertanyalah kepada penduduk negeri Mesir yang kami telah tinggal padanya dan kepada orang-orang kabilah yang kami balik bersertanya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Jadi dia nak kuat ujuh dia, takut ayah dia tak percaya. Mula-mula berlaku dah pada Nabi Yusuf. Dia kata ayah tanya khabar lah. Tanya cerita di Mesir. Kalau kita ni tak tengok TV, tengok sok khabar, lagu mana laporan cerita. Lepas tanya orang hok pergi sekali dengan kita. Hok pergi sekali ke Mesir, hok apa ni rombongan yang kita turut tu, ayah tanya belaka. Lalu Nabi Yakub jawab, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka, berkatalah dia, tidaklah benar apa yang kamu katakan itu, bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara yang kamu rancangkan. Jika demikian bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya dialah jua yang amat mengetahui lagi amat bijaksana. Jadi ayah dia tak percaya. Dia kata mung ni kecek aku lah ni. Mula mung kecek dah tentang Yusuf. Lah ni mung kecek pula tentang Bunyamin. Tapi nak buat mana dia kata. Muka dia pun tua dah. Tua dah nak buat mana, nak katok, nak gapo bukan dia. Fa sabrun jamil, maka hak moleknya sabarlah kata Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Tu senjata orang beriman. Senjata orang mukmin ni sabar. Sebab memang hamba sebut dulu kan dalam Quran sebab Tuhan kata bila kita berdepan dengan gapo-gapo wasta'inu bis sabri was salah. Hendaklah kamu memohon pertolongan Tuhan ni bis sabri, nombor 1 kena sabar.
kita berdepan dengan COVID, kita berdepan dengan kesusah hidup, tekanan dan sebagainya, semua orang rasa belaka. Jadi lagu mana nak hadapi ni? Nombor satu, fasabrun. Bis sabri, sini dia kata fasabrun jamil. Naklah kita bersabar. Lepas tu wassalah, berdoa kepada Tuhan. Orang beriman itu yang sejata sulit dia nyalah. Apa ni? Wasta'inu bis sabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat benda ni, nak sabar, nak semaya, nak doa ni bagai susah. Bagai susah kecuali orang beriman ya. Orang tak beriman dia tak aja semaya berkali contohnya, dia tak semaya. Dia tak semaya, dia nak semaya ke mana? Kalau dia tak semaya kan, dia tak ada kesabaran tu. Sebab kesabaran ni antaranya dibina dengan iman kita. Sebab kita tahu dalam hidup kita ni, rahsia kita urukun iman tu, qada dan qadar tu tak adilah. Orang beriman ni bila percaya qada dan qadar, dia sabar. Walaupun perasaan dia sedih lah, berapa, tertekan belakang kita manusia. Tetapi dia boleh hadap dengan apa? Senjata dia lah, sabar. Wasta'inu ni Tuhan ajar kepada kita. Bimbingnya Tuhan, pedoman Tuhan, kita bila berhadapan dengan cabaran dalam hidup, Tuhan kata wasta'inu. Mohonlah pertolongan Tuhan itu dengan apa? Bis sabri. Dengan sabar. Wassalah dan semaya. Semaya ni maksudnya berdoa. Berdoa banyak-banyak dengan Tuhan. Moga ikhtiar tak ada. Habis dah ikhtiar kita kan? Tak ada ikhtiar, kita agak Tuhan lah. Agak Tuhan. Jadi ini penting. Jadi sini pun Nabi Yusuf tunjuk contoh pada kita pun, Nabi Yaqub tunjuk contoh dengan fasabrun jamilun. Lepas tu dia tidak putus harap dengan Tuhan. Sebab tu dalam ayat ni kata asallahu ayatiani bihim jami'ah. Mudah-mudahan Tuhan buat balik semua. Maknanya Yusuf dengan Bunyamin ni agak-agak Tuhan buat balik semula. Ilai dah dua-dua tak ada dah lah. Yusuf puluh-puluh tahun dah, Bunyamin baru berlaku saja. Tapi dia agak asallahu ayatiani bihim jami'ah. Mudah-mudahan Tuhan buat balik dua-dua ni. Makna positif dia ni. Positif, optimis dengan pertolongan Tuhan. Dia tidak putus asa. Ni ayat kriteria ataupun ciri orang beriman yang kita boleh belajarlah, terutama dalam kita menghadapi musibah dan juga bencana, pandemik dan sebagainya ni isti'anah. Mohon pertolongan Tuhan ni bisabri wassalah. Baik, seterusnya ayat 84. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kazim. Dan Nabi Yaqub pun berpaling dari mereka. Lepas kecek-kecek anak dia ni, dia marah-marah juga, dia pun pusing belakang. Pusing belakang tinggal anak dia. Berpaling dari mereka kerana berita yang mengharukan itu sambil berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Sedihnya bila dia teringat. Dia teringat tentang Nabi Yusuf ni, apa yang berlaku ilah dan sebagainya ni. Kau sedih dia. Ni adik pula ilah. Dan putihlah kedua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya. Bawah ditulis ayat suci ini menyatakan harus seseorang itu bersedih hati dan menangis apabila ditimpa kemalangan sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Asalkan jangan melampaui batas seperti mengadukan beritaannya kepada makhluk yang lemah atau meraung-raung, menampar pipi, menumbuk dada dan mengoyakkan baju. Rasulullah SAW sendiri telah menangis dan bersedih hati semasa kematian anak-anaknya Ibrahim. Sambil bersabda, maksudnya sesungguhnya mata bergenang dengan air mata dan hati berduka nestapa. Dalam pada itu kami tidak mengatakan melainkan apa yang diredai oleh Tuhan kami, dan kami sesungguhnya terhadap penceraianmu wahai Ibrahim adalah bersedih hati dengan sedih-sedihnya. Mana dalam ayat ni kata ulama tak salah kita ni sedih bila kita ditimpa dengan bencana. Teriak pun tak apa lagi. Sakit ke mati orang yang kita sayang, tidak salah kita teriak, kita sedih. Sebab itu perasaan manusia. Perasaan manusia. Manusia ni golik dah lagu tu. Nabi sendiri pun bila mati anak dia Ibrahim, anak satu-satunya anak lelaki Nabi yang bernama Ibrahim tu, kata silapnya anak daripada Maryah Kibtiyah. Dapat anak ni kecil lagi, tiba-tiba meninggal dunia, takdir Tuhan. Mati kecil. Tak ada nak main, tak ada nak gapo. Nabi teriak. Nabi dukung anak dia riba, teriak siapa basah janggut. Air mata Nabi ni siapa basah janggut. Janggut Nabi ni lebat. Jadi siapa basah janggut nak oyak, banyaknya air mata turun. Lalu Saidina Abu Bakar yang ada pada waktu heran. Kalau kita baca dalam sirah kan, Saidina Abu Bakar ni masuk dekat Nabi ya Rasulullah. Tuan ni teriak juga ke? Dia heran lah sebab dia fikir bila Nabi ni tak teriak lah. Muka Nabi kan.
Tapi Nabi pun manusia. Itu nak ayat sifat kemanusia itu ada. Dan dalam satu hadis itu Nabi sebut hazihi rahmatun. Air mata hak tubik ni tanda ada rahmat, ada kasih sayang dalam hati. Kerana kasih sayang itulah tubiknya air mata. Jadi tidak salah dalam Islam. Nabi Yusuf pun teriak ni kalau kita baca dalam sirah, dalam tafsir sebut sehingga matanya jadi ibu kabur. Supaya dalam cerita Piramli tu kan, ibu mertua aku tu teriak doa kerana bini, kononnya bini mati, Sarimah mati tu kan. Siapa tak nampak mata sehingga dibelah semula oleh Dr. Asmadi. Dalam cerita ibu mertua aku tu. Jadi Nabi Yakub ni kalau kita baca dalam sirah, dalam tafsir, sedihnya dia dengan kehilangan Yusuf sehingga dia teriak semua sehingga jadi kabur. Dia jadi kabur pandangan dia tu. Kerana terlalu banyak menangis dan bersedih. Jadi gabunglah bahasa kitanya, gabung mata dia ni. Jadi ayatnya itu sifat kemanusiaan. Islam ni dia tidak menafikan sifat kemanusiaan yang ada pada kita. Sebab tu kita boleh suka, kita boleh bergembira, kita boleh sedih, boleh apa. Berkata bila kita Islam ni, gembira tak boleh. Cuma gembira kita, sedih kita ni ada cara dia. Bila sedih ni, sedihlah. Serah Tuhan lah. Janganlah siapa macam orang Arab, bila sedih juga, dia soyok baju, dia katok dada, dia guling atas tanah, tarik rambut. Itu orang Arab. Zaman jahiliah. Sebab tu masa tu Nabi tak benar, orang Islam masa mereka awal tu pergi kubur. Jangan muziarah kubur. Sebab dia tahu orang Arab, bila pergi kubur, kalau puai tu kan, dia tarik rambut, dia soyok baju, dia katok dada, dia guling atas kubur. Jadi benda tu melampaui batas yang dibenarkan oleh agama. Siapa meratap berapa semua. Bagi tu juga suka pun jangan siapa lebih. Suka ni boleh dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Sebab tu kita suka sedang molek, kita gora, kita apa tak sebab benda ni sifat manusia. Nabi sendiri pun suka. Nabi suka ni siapa nampak geraham. Suka tapi tak bunyi tak ha supaya potianok dak. Kita ni kadang-kadang sepolah suwi. Bila kita suka ha tu siapa terkejut. Okey, Nabi tidak lagu tapi Nabi ni apa paling suka pun dia ni nampak geraham. Sengih gigi dia tu nampak gigi nampak geraham. Tu paling-paling. Suara tak bunyi. Anak ayat ada perbezaan. Kegembiraan orang berimeh, kesedihan orang berimeh. Jadi kita kena ikut kaedah ni lah. Sedih lagu ni kaedah dia. Suka lagu ni, jangan lebih, jangan melampaui batas. Jadi balik pada cerita kita ni sebab ada kata kalau kita orang Islam tak payah teriak tidak. Teriak ni air mata tu tanda kasih sayang, tanda kasih sayang. Pisah dengan orang kita sayang, kehilangan orang kita sayang, orang kita kasihi ni sakit. Berair mata tu biasa. Jangan kata tak teriak. Sebab ada setengah orang dia tak faham, dia kata kita orang Islam teriak apa? Tak boleh, dia tak betul. Di segi tu tidak betul kita menafikan sifat semula jadi manusia. Tu Islam ni dia tidak mematikan sifat semula jadi. Cuma dia mengawal sifat manusia ni supaya menepati syarat. Jangan lebih daripada bimbingan syarat. Tu penting. Kemudian kita baca sikit lagi. Setelah lagu tu dia ni berair mata, dia menangis dan kemudian memendai perasaan. Marah ke anak ni tapi anak nak katok, nak gapo bukan dia. Marah lagu tu jelah. Qalu tallahi tafta'u tadhkur Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, anak-anak dia bila tengok ayah dia lagu tu berair mata, nangis sek tu, dia pun kata, mereka berkata demi Allah, ayah ni tak habis-habis ingat kepada Yusuf. Hingga ayah menjadi sakit merana atau menjadi dari orang-orang yang binasa. Jadi tengok ayah dia yak mula lagi berapa puluh tahun dah. Bersedih tak habis-habis dengan kehilangan Yusuf. Sampai hari ni pun kau kuat lagi. Lalu dia kata tak habis-habis ayah ni. Duk ingat kau Yusuf, duk sayang kau Yusuf sampai hari ni pun duk teriak sehingga orang kata menanggung. Dalam merana ni makna makan hati. Orang Melayu katakan makan hati. Duduk memendai rasa, duduk makan hati berpuluh-puluh tahun kerana kehilangan Yusuf. Dan ini makin menyebabkan ayah ni akan musnah. Maknanya jatuh sakit lah. Mungkin mati kerana duka cita, kuruh kering kau dan sebagainya. Jadi dia tegur ayah dia ni. Qala, lalu Nabi Yusuf jawab. Nabi Yakub jawab, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya aku hanyalah mengadu kesusahan dan duka citaku kepada Allah dan aku mengetahui dengan perantara wahyi dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Dia kata aku sedih sungguh. Aku meratak tapi aku meratak kepada Tuhan. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah.
Aku suruh Tuhan. Aku tidak duk pergi koksi duk, pergi duk teriak buah pokok atau wakah kau. Tidak gitu dia kata. Aku apa ni? Mengadu kesedihan aku, keduka cita aku ni hanya kepada Tuhan. Royak ke Tuhan ya. Belai-belai mata tubik pun royak Tuhan. Tidak kata pergi duk geger tak tu kalu. Duk menyanyi kau atau wakah lagu sedih, tidak gitu. Tidak gitu. Ada cara dia, iaitu Tuhan balik Tuhan. Ni semua ni bimbing ni. Cerita ni walaupun cerita Nabi zaman dulu, tapi kalau kita baca sesuatu, dia memberi bimbingnya kepada kita. Tuhan tunjuk lagi, kalau kita berdepan dengan lagu ni, lagu mana sikap yang kita pun ambil. Ni, tak ada ni benda yang paling sedih ni. Hilang anak puluh-puluh tahun. Tak tahu duk mana. Nak cari mana zaman tu. Kalau zaman lain ni mungkin kita masuk Facebook, kau report polis ke apa. Zaman tu nak cari mana. Perhubungannya susah ke apa semua, jadi serah Tuhan. Jadi, dalam kisah ni Tuhan tunjuk kepada kita teladan ataupun contoh-contoh bagaimana kita menghadapi cubaan dalam hidup, bagaimana kita berdepan dengan cabaran dalam hidup. Jadi contoh ni ada pada Nabi Yakub dan juga Nabi Yusuf. Jadi dia kata innama ashku basi wa huzni ila Allah. Aku seruh kesedihan duka cita aku ni kepada Allah, wa a'lamu minallah ma la ta'lamu, dan aku tahu benda hakmu tak tahu. Makna keyakinan dia dengan Tuhan. Dia ada rasa sebab dia Nabi. Kan mungkin Tuhan rasa dalam hati dia. Yusuf ni ada lagi. Yusuf ni hidup lagi. Walaupun hilang puluh-puluh tahun tak tahu duduk mana. Tapi kali Tuhan bui rasa tu. Hidup lagi ni. Hidup lagi ni. Ada lagi ni. Cuma mana tak tahu. Ni maksud dia gitu. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Kalau kita sambung jadi panjang pula ni tak ada sudah. Malam ni kita insyaAllah 87 ni. Dia bagaimana Nabi Yakub suruh anak dia ni pergi cari semula Yusuf. Kau hilang puluh-puluh tahun mungkin cek semula. Pergi cari sebab aku rasa ada lagi Yusuf. Ni insya-Allah kita akan sambung ayat 87. Kalau kita baca malam ni pun tak ada habis ni kecuali sejam pula lah. Jadi kita insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan sambung kisah kalau lah ni panggil tragedi lah ni. Kisah tragedi keluarga Yakub dengan anak dia Yusuf. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah minggu depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم